Saya akan mulakan sesi saya dengan pengurusan makanan dan minuman, food and beverage lah hotelier panggil. Okey, definisi food and beverage ialah secara umumnya dia dikenali sebagai F&B department. Okey, sebahagian pengurusan makanan dan minuman, secara khususnya bahagian yang menguruskan serta bertanggungjawab mutu layanan makanan dan minuman. Ya, dengan perkara yang berkaitan lah. Layanan yang baik, terbaik mestilah diberikan kepada tetamu yang datang di restoran tersebut. Okay, next slide. Okay, F&B ni dia terbahagi kepada dua bahagian, iaitu F&B front service dengan back service. Front service ni dia macam frontliner lah. Dia dia bertanggungjawab bahagian depan restoran, lobby, coffee house, bar, banquet, room service, itu semua di bahagian depan. Okey, bahagian back service ialah bahagian kitchen dan juga stewarding. Okey, ada setengah-setengah orang confuse. Stewarding ni diorang ingat yang steward dalam kapal terbang tu yang serve makanan minuman tu. Bukan, kita punya stewarding dalam hotel industri ni dipanggil steward. Steward ni ialah orang yang cuci pinggan mangkuk, kuali, periuk, belanga semua yang kat belakang tu dipanggil stewarding. So kita pun pernah dapat panggilan HR kita, dia tanya, oh saya nak bekerja sebagai steward. Bila kita dengar cuci pinggan mangkuk, bukan. Saya nak kerja bahagian airlines. So diorang confuse kat situ. So macam-macam karenah orang yang kita dah jumpa macam ni. Okay, so next slide. Okay, Carta Organisasi Jabatan F&B, ini yang saya buat ni adalah yang untuk restoran makanan yang kecil saja. Kalau kita yang macam yang besar-besar punya, kita akan ada lebih banyak lah dia punya carta organisasi, lebih ramai orang kat situ. So dekat sini apa yang kita amalkan untuk restoran-restoran yang kecil ialah ketua dia, kita bagi head chef dia. Head chef ni dia bertanggungjawab lah untuk bahagian depan dan juga bahagian belakang. Okay, untuk bahagian belakang kita ada bawah head chef ialah cook, kitchen helper dan juga steward. Untuk bahagian depan kita ada service supervisor dan juga waiter. Okay, next slide. Rafiq ada orang tunjuk tangan. Oh, show Cik Yaya ada soalan ke? Oh, tak ada. Okey, teruskan. Okey. Jangan tabik Okey, konsep makanan konsep perkhidmatan F&B, kita ada beberapa konsep, iaitu buffet, kita ada Chinese, kita ada dome, kita ada French serving, kita ada cocktail, a la carte, high tea dan juga wedding. Nanti saya akan terangkan apa konsep-konsep ni ya. Next. Okey, seperti dalam gambar ni, ini adalah buffet konsep. Tahulah kalau kita semua pergi hotel ataupun pergi majlis orang kahwin, kebanyakannya akan serve dalam buffet ni konsep ni. Okay, kita akan pakai shelving dish, dia akan serve makanan semua dalam tu. Okay, this one is Chinese, masakan Cina. Dia banyak ni dia dihidangkan dekat atas Lazy Susan tu. Okay, jangan tanya saya kenapa nama yang piring putar tu, yang kita Melayu panggil piring putar, dia orang Mak Saleh panggil Lazy Susan. So saya tak tahu kenapa dia Lazy Susan. Jangan tanya saya sebab mungkin Susan, orang yang nama Susan ni zaman dulu dia lazy kot. Saya tak tahu. So itu dia namakan Lazy Susan. So kita boleh pusing-pusing ambil makanan. Okey, ni Chinese punya style, konsep. Okey, kita juga ada dome. Dome ni kita kalau di hotel banyak kita serve untuk VIP, senang untuk diorang mengambil makanan yang dalam dihidangkan ni. Okay. Okay, next one is French serving. Ini adalah kita serve, tapi kita serve by cost ataupun by makanan yang akan diberikan. Kita serve individually. Sorry Cising, boleh tolong mute-kan ni Cising? I get distracted. Sorry Nampak saya nampak dah jelas. Alhamdulillah. Sorry Cising, boleh tolong mute tak Puan? Okay, thank you. Okay, next slide please.
Okey, ini a la carte yang kita siap hidangkan lah kalau kita pergi restoran mana-mana, kedai mamak ke ataupun kita pergi restoran bertaraf 5 bintang ke, kalau yang dah siap dihidangkan tu kita akan panggil dia a la carte lah. Dia dah siap serve dalam plate. Okay, next slide please. Okay, ini cocktail. Cocktail dia serve begini, dia sama ada kita nak bagi all the canapes ke ataupun all, dia semua kecil-kecil dalam bite size. Okay, dia lebih senang untuk orang makan sebab dia jenis yang bila kita ambil orang makan terus, senang macam tu. Ni cocktail punya style. Next slide. Okay, ni high tea. High tea ni dia more heavy sikit lah, lagi berat sikit. Dan dia ada banyak lagi pilihan-pilihan dia dekat situ. Apa nama ni, high tea ni selalu kita boleh serve during after lunch, lepas lunch hour lah, daripada 2:30 macam tu, pukul 3 sampai ke petang. Selalu normally dekat hotel memang high tea lebih kurang timing macam tu lah. So this is high tea punya konsep. Okay, jenis-jenis sudu, garfu dan pisau. Kenapa saya letak di dalam slide, sebab kadang-kadang bila kita nak buka sesuatu restoran, kita kena tahu dulu apa barangan yang kita perlu beli. Okey, jangan kita orang supplier dia kena ingat dia orang nak jual aja produk dia orang, tapi dia orang tak tahu ada gunanya ke tak untuk kita, ke ada kepentingan tak untuk kita. Just nak inform beberapa, this is yang apa ni, a few yang choices yang ada yang banyak digunakan dalam hotel industry, dan size dia adalah sangat penting. Contohnya saya bagi macam dinner spoon dengan dinner fork tu. Okey, yang kita pakai dekat rumah kita tu ialah dessert, size yang lebih kecil. Kalau dinner ni dia lebih besar. So memang kalau setakat restoran biasa memang tak sesuai untuk kita adakan lah. Sebab dia besar dan tak berapa sesuai untuk apa, bila kita makan pun tak selesa. Okay, so jadi lebih elok kalau kita beli yang dessert spoon je untuk sesuai untuk restoran yang biasa-biasa ni. Itu saya letak beberapa contoh lah dekat situ. Ya. Okay, next slide please. Ini pula jenis-jenis gelas minuman dan sebagainya. Okay, kita ada selalu yang dekat hotel yang standard lah, kalau kita pergi hotel, dekat atas meja tu memang sudah disediakan goblet. Goblet ni yang selalu memang selalulah orang pakai dekat restoran, coffee house ke dan sebagainya. Okay, ini contoh-contoh yang saya bagi. Next slide please. Okay, jenis cawan pun ada peranan juga. Coffee mug, biasalah kita serve teh tarik dan sebagainya, minuman panas. Coffee cup ni more for brew coffee ke ataupun yang jenis-jenis minuman yang bersesuaian lah. Macam selalu cup ni dia selalu coffee tu, sebab coffee tu bila dia pakai cup dengan pakai mug, dia punya minum, bila orang minum tu, orang yang suka kepada kopi tu, dia akan rasa kelainan dia bila dia minum. So ini memang praktis-praktis ataupun standard-standard yang kami berikan kepada customer ataupun guest kami lah. Di Mitas tu yang belah kiri tu, dia kelas dia kecil je sebenarnya. Dia untuk espresso. So kalau siapa yang minum espresso, kita akan bagi dalam gelas di Mitas ni. Dan sugar bowl dengan creamer tu semakin set dengan dia lah. Oh sorry, cawan. Maafkan saya. Cawan. Slide seterusnya. Jenis pinggan dan mangkuk juga pun main peranan. Dinner plate, kita ada dinner plate yang besar sekali. Lepas tu kita ada salad plate, kita ada bread and butter plate. Ada setengah-setengah orang kata BB plate. Okay. Ada setengah orang kata baby plate. Okay. Bukan baby plate, bukan bayi baby plate dia panggil BB plate. Bread and butter plate dia selalu yang berada di belah kiri tu. Nanti saya akan tunjukkan. Kita ada rim soup bowl dengan juga soup bowl. Okay, dia lebih kecil lagi dan lebih dalam lagi daripada rim soup bowl ni. Okay. Setelah slide. Okay, ini saya tunjukkan contoh jenis-jenis peralatan untuk fine dining lah. Okay.
This is not the full set. Ni bukan set yang sepenuhnya lagi. Kadang-kadang bila kita pergi untuk fine dining restaurant tu, katakan kalau kita order ataupun kita di-serve ada 11 punya dish, okey, dia akan ada lah sampai berbelah-belah ataupun beberapa sudu garpu yang berlebihan berada di kiri kanan. Ini contoh standard untuk fine dining aja lah. So kita ada semua, kita tengok kat sini sudu, kita mulakan belah kanan, soup spoon, lepas tu kita ada dinner spoon, lepas tu baru kita ada pisau, dan juga fork akan sentiasa berada di belah kiri, dan gelas akan berada betul-betul atas dengan pisau tu. Dia memang selari, goblet dengan pisau akan selalunya selari. Lepas tu kita ada, kalau untuk dessert kita akan letak dekat atas pinggan, dekat belah atas macam tu, bersilang macam tu. Okay. Saya nak campur sikit. Just for everybody's info, kalau you tengok sudu garpu tu semua macam tu tersusun, kalau bila kita dapat makan, kita selalu gunakan sudu dan garpu yang paling luar sekali. That means kalau dia soup spoon tu, dia akan serve you soup. So you tak payah nak cari yang mana satu nak pakai, So patutnya they serve you according to you punya placing of the fork and spoon. Jadi senang kita. Kadang-kadang betul kalau kita pergi restoran, kita tak tahu yang mana satu nak pakai. Dia bubuh terlampau banyak kan. Kalau coffee house tu okeylah, senang aja, dia sudu garpu je. Tapi bila pergi dinner, katalah orang jemput kita formal dinner, ini cara dia lah, ya. Dan minuman tadi Rafiq kata gelas tu depan dengan dinner knife tu. Betul, kita punya air belah kanan kita penting. Kadang-kadang kita pun lupa kita punya minuman, sebab bila kita nak minum, orang dah pakai, dia ambil air belah kiri. Jadi bermakna air kanan kita dah hilang. Ya? So always remember the water is on your right. Ya? Right, sorry Rafiq, go ahead. Okay, terima kasih Wan. Betul tu. Thank you Puan. Okay. Next slide please. Di peralatan untuk Chinese, okay, Chinese dia berbeza sedikit. Dia ada set-set dia tersendiri, macam chopstick, sauce dish, Chinese teacup. Semua tu untuk sesuai untuk peralatan-peralatan Chinese lah. So ada dia punya soup spoon pun berlainan sikit daripada yang formal punya. Okay, next slide. Okay, this is yang paling basic yang kita akan bagi untuk penyediaan meja makan. Setakat sudu, pisau, garpu, napkin, BB plate sebelah tu, dengan dessert fork dengan goblet. Itu je standard dia yang kita akan bagi. So this is basic. Okay, kalau you nak buat untuk restoran biasa, you dah siap. Sebenarnya bila kita dah siap plating dekat atas pinggan ni, dekat atas meja ni, dia memudahkan kerja staff kita tau. Dia tak, orang kata tak perlu untuk staff-staff bila makanan kita hidangkan, lepas tu baru kita nak susun pinggan, sudu garpu, gelas semua untuk dia. Kita siap-siap letak dekat atas meja, tinggal waiter tu tinggal nak serve aja makanan dekat atas meja. So kita boleh jimatkan pekerja dekat situ untuk diorang buat masa diorang free time, diorang tak ada nak buat apa sebelum restoran buka, siapkan set up meja tu. Itu selalu yang kita praktiskan lah. Okay, next slide. Okay, ni asas peralatan dapur pula. Kita ada kombi oven dekat situ. This is just basic aja ya. Saya bagi semua basic aja. Kita ada hot plate kat situ, kita ada stove, kita ada griller, dan kita ada deep fryer. Peralatan-peralatan ni bergantung juga kepada konsep yang you nak buka ataupun you nak bawa restoran you. Okay, kalau you nak masak untuk more to masakan goreng-goreng, you perlu ada high pressure stove yang wok, kita panggil wok tu, yang api besar benda tu. So dia terpulang kepada konsep yang you nak buat. Okay, next slide please.
Okey, ini contoh-contoh saya bagi peralatan-peralatan yang ada dekat ni, nanti you all boleh tengok sendiri. Next slide. Okay, this is penyediaan Dewan Makanan round table. This is for normal when you go to pergi hotel ke, dia akan set up round table lah. This is called round table setup. Next slide please. This is U-shape, mesyuarat lah selalu for meetings. Next slide please. This is classroom setup kita panggil. Okay, ini untuk mesyuarat kalau orang nak buat training dan sebagainya. Boleh buat setup yang macam begini, classroom. Dan theater juga kalau ada conference dan sebagainya, dia tak ada meja, dia kerusi je, so dipanggil theater style. Okay, bila kita dah tengok, bila kita dah faham dah konsep-konsep, so kita boleh fikir apa yang kita nak buat, apa yang jenis-jenis operasi yang kita nak ketengahkan. Okay, dekat sini saya letak beberapa contoh. Dining restaurant, fine dining ataupun semi fine dining restaurant, you nak buat banquet untuk conference, catering, cafe ataupun deli, lounge, in-room dining, bar, bistro, wedding, macam-macam konsep yang you boleh buat ya. Tak semestinya you kena buat semua, you nak pilih satu ataupun dua, tak ada masalah, boleh. Next slide please. Okay, bila you dah pilih konsep you kena, first kali you kena fikir konsep apa yang you nak buat. You nak buat a la carte ke, you nak buat buffet punya style ke, ataupun you nak buat food court punya style ke. Contohnya you ada tapak space, ruang yang tak digunakan, you boleh panggil peniaga-peniaga luar datang sewa dekat tapak you, buka satu tempat makan dekat tempat you, dia boleh jadi famous. Dia boleh jadi famous kat situ. Secara tak langsung you punya resort ataupun you punya homestay pun boleh naik nama kat situ. Nak pergi makan kat mana? Oh, sebelah sekian-sekian punya homestay, macam tu. So ni contoh-contoh saya boleh bagi. Konsep makanan boleh pilih atau you nak antarabangsa ke, tempatan ke, campuran dan lain-lain. Macam-macam konsep you boleh, tapi you kena set up konsep you makanan. Mereka bentuk restoran pun mainkan peranan penting, sebab kadang-kadang macam contohnya dekat restoran saya dekat Selayang tu, orang customer banyak, ramainya dia datang, makan tu ialah memang kita akan bagi makanan yang terbaik, tapi diorang datang mainly sebabkan konsep kita dekat dalam tu. Konsep kita, semua barangan-barangan yang berada dekat dalam tu kita purchase daripada Bali. Dan juga barang-barang yang ada dekat dalam untuk display tu semua adalah untuk dijual. So itu adalah konsep kami di Artnest Lifestyle Cafe kita panggil. Diorang datang sambil boleh membeli barang-barang untuk kebanyakannya perhiasan-perhiasan rumah. So itu kiranya tema kita lah. So untuk you nak buka jenis reka bentuk restoran yang macam mana, untuk kampung ke, moden ke, tema you dengan menu you kenalah orang kata apa, sedondon. Reka bentuk dapur juga memang mainkan peranan yang penting. Macam saya cakap tadi, you punya peralatan, you punya susun atur you, jangan bagi you punya dapur terlalu padat sangat sampai staff you susah nak buat kerja. Dan bilik penyimpanan makanan you kena mencukupi, you punya chiller, freezer, semua kena diletakkan tempat yang strategik untuk mempermudahkan staff kitchen you untuk bekerja. Dan juga pemasaran, you kena fikir juga pasal macam mana you nak memasarkan you punya restoran tu. Risalah, spanduk, poster dan lain-lain pun kena ada konsep dia juga, macam mana you nak memasarkan dia. Okay. Alright, kita dah fikir dah konsep dah, kita dah puas hati, kita dah happy. Sekarang ni macam mana penyediaan apa pula kita nak kena sedia untuk membuka restoran kita. Okay, first kali you kena daftarkan dengan SSM, you punya nama you, dan juga Dewan Bahasa, nama you tu sebelum you nak letak dekat atas depan restoran tu, you kena dapatkan kelulusan daripada Dewan Bahasa untuk untuk mendapatkan kelulusan. Sebab kebanyakannya diorang dah start, diorang dah pilih nama dulu, lepas tu diorang terus pergi buat banner diorang letak dekat depan tu. Lepas tu bila nak pergi minta mohon dekat majlis,
majlis tak bagi sebab belum dapat kelulusan daripada Dewan Bahasa lagi. So you dah cost you dah rugi dah dekat situ. So dapatkan dulu daripada Dewan Bahasa, dapatkan kelulusan diorang, baru you buat you punya banner tu dan dapatkan lesen daripada majlis. Alright? Dan juga register dengan KKM juga sekali. Nombor dua ialah itu kalau di Semenanjung ya. Kalau di Sabah tak tahu macam mana dia punya law dia in terms of papan tanda. Ya. Paling terbaik sekali you sebelum you letak buat you punya papan tanda tu dulu, you check dengan majlis you dengan PBT dulu. Untuk dapatkan nasihat yang terbaik lah daripada diorang, sebab lain-lain PBT, lain-lain dia punya SOP dia. Okay, nombor 2 daftar dengan PBT. Nombor 3 kalau boleh daftarkan sebagai halal. Kalau you daftar sebagai halal tu, dia orang kata memang dia bukannya senang, proses ni bukan senang, tapi bila you dapat halal tu, dia lebih orang kata menjamin lah orang nak datang kepada you punya restoran tu. Ya. Nombor 4 daftar SST jika layak. Dan staff you, nombor 5, staff semua diwajibkan untuk mendapatkan suntikan typhoid. Okay, tak kisah dia walaupun setengah orang kata stewarding, cuci-cuci pinggan je, mana ada pegang makanan, tak boleh. Asalkan dia berada di dalam kitchen dan juga berada di dalam restoran, dia kena mendapatkan suntikan typhoid. Okay, kalau majlis datang dia ataupun KKM datang check, dia akan tengok semua staff yang bekerja di restoran tu ada tak suntikan typhoid. Nombor 6 sertai kursus pengendalian makanan dan juga ni daripada HACCP ni. Banyak ada company-company yang membuat kursus-kursus ni, so you boleh google dia, memang ramai buat untuk HACCP ni. Dia sebenarnya memang bagus you serta ni sebab dia mengajar you. Contohnya kan, kita punya staff barang makanan daripada supplier sampai, contohnya ayam, dia akan ajar you, okey, bila supplier datang hantar makanan basah, contohnya ayam, bila ayam tu sampai berapa lama masanya boleh ayam tu diletakkan di luar. Dia tak boleh lama-lama, so dia akan bagi time period. So kita takkan nak pergi angkat, kita sebagai kita ada banyak kerja lain kita. So you boleh pergi dekat staff you, sebab you dah sertai kursus ni, you boleh pergi dekat staff you, boleh check dengan staff you, berapa lama dah ayam ni ada dekat luar? Oh, tak boleh ni. So itu salah satu contoh, dan banyak-banyak lagi point yang diorang akan bagi bila you sertai kursus ni. Okay, next slide. Okay, lepas tu bila kita dah tengok, mestilah semuanya ada duit kan, nak pakai duit. Jadi apa yang modal yang kita perlu sediakan? Sewa kedai tu pendahuluan, lepas tu renovasi kedai kita kena fikir, dapur juga, renovasi dapur pun kita kena fikir, kos beli barangan, pinggan, mangkuk dan lain-lain semua pun kita kena tahu juga, kena costing dulu. Berapa barang-barang yang kita nak beli, berapa anggaran kos yang perlu kita bayar, kos barangan dapur, high pressure stove, barang-barang kitchen tadi tu. Dan juga sistem ni pun memang peranan penting lah, point of sale system, short form dia kita panggil POS system. So ini cashiering lah, cashiering system. So bila ada sistem ni, cashiering system ni, susahlah sikit staff you nak main dengan duit ke, ataupun kehilangan ataupun kelalaian kurang berlaku bila you ada sistem ni. Okay, next slide please. Penyediaan bajet. Okay, bajet ni first kali you kena kira, nanti saya akan bagi tahu macam mana ya. First kali you kena kira-kira, okay, pendapatan kasar you, okay, tu you punya revenue lah. Lepas tu you kena cari balik you punya expenses semua. Sewa kedai bulanan you kena bayar, gaji pekerja, kos makanan minuman, kos gas, api air, you nak buat printing you, berapa kerap you nak buat printing you untuk promotion marketing, pengangkutan you nak buat delivery ke apa-apa, dan juga kos-kos lain yang kecil-kecil, semua you kena ambil kira, kena budgetkan siap-siap. Okay, untuk ni baru you boleh dapat pendapatan bersih you dekat bawah. Ni contoh, saya bagi format revenue dulu Okay, format revenue. Kita tengok kat restoran ni,
Nama restoran ni restoran Bau Sudah Kenyang. Okay, restoran ni dia punya tempat duduk dia ada 30 tempat duduk. Okay, so saya kirakan basic je dekat situ. Untuk breakfast sarapan pagi kita kira 30 orang sekali duduk. Average check anggaran seseorang makan RM5. Okay. Total revenue 150 untuk pagi. So samalah. Oops, dia hilang pula. Macam magic dia. Sekejap ya. Kejap. Sorry ya tuan-tuan dan puan, saya tak pandai buat silap mata ni dia jadi benda lain. What happened? Ini internet, semua kita blame internet. Getting it? No. Okay, next slide. Okay, so sama juga tadi untuk makan tengah hari dan juga minum petang kita kira yang sama. Untuk makan malam, okay, dia tak covers ni, tak semestinya you kira untuk 30 orang sebab bila kadang-kadang ataupun banyak kali lah, ini saya kira basic. Kenapa untuk makan malam tu saya buat 40 sebab kadang-kadang kan bila orang datang lepas tu dia balik, lepas tu orang lain yang akan duduk. So covers ni tak perlu tetap. You boleh anggarkan berapa yang you suka untuk orang datang. Okey, dekat situ you boleh main kat situ. Okey, anggaran saya untuk restoran Bau Sudah Kenyang sehari dia boleh buat untung dia RM1,080 dia punya revenue untuk sehari. Okay, kita pergi ke next slide pula. Okay, lepas tu you dah buat revenue you kena ada budget pula untuk 1 tahun. Ini saya buat contoh untuk 3 bulan sebab kalau saya buat untuk 1 tahun nanti takut you tak nampak dalam presentation ni. Saya buat Januari, Februari dengan March saja. Okay, untuk Januari kita ada 30 hari, untuk Februari 28, March 31 hari. Okay, kita tengok untuk Januari je. Untung kasar revenue dia untuk 1 bulan RM32,400. Gaji pekerja dia tak akan berubah sebab itu yang kita memang